sama juga. Syariat diletakkan bukan untuk nyusah gitu. Itulah sesuai dengan fitrah kita. Orang yang tak semayang ni, hati dia takkan tenang. Orang yang buat maksiat ni, hidup dia takkan sempurna. Takkan sempurna. Siapa yang cakap? Allah Ta'ala yang sebut, bukan kita. Berbagai-bagai alasan diberikan untuk menghalalkan benda haram ni. Tuan-tuan, kalau dulu orang buat perangai itu, saya tak heran orang dulu tak mengaji, tak sekolah. Hari ni, kemarin, bukan kemarin, 2 minggu sudah, saya panggil melaun lah tuan-tuan. Nak panggil apa tu terpulang, saya panggil melaun. Ada seekor melaun ni bubuh dalam Facebook dia. Pak-pak lebay ni mengarut dia. Maksud pak-pak lebay tu ulama lah. Dia panggil pak lebay je. Lantak dia nak panggil apa pun, kita pun tak heran nak panggil apa pun. Bukan bangga benar tentang ulama ni, tak ada bangga pun. Bukan dapat apa pun, bukan dapat Tan Sri ke Datuk Sri ke, tak dapat apa pun. Mika nak dia berkata ulama ni bukan semestinya orang ngaji agama. Doktor gigi pun nak ulama, ambil lah, ambil. Tak heran pun, ambil dia tentang ulama, ambil lah, apa masalah. Cuma saya nak bagi satu, ya Nabi sebut apa? Innal anbiya al ulama warasatul anbiya. Para ulama tu waris para nabi. Apa Nabi sebut? Innal anbiya la yurisuna dirhaman wala dinaran. Nak tanya ni, yang waris pada Nabi ni ilmu apa? Ilmu gigi, ilmu sakit perut, ilmu kurap, ilmu panau, ilmu tukar rumah, ilmu apa? Ya, yang kata Nabi sebut ulama waris Nabi ni ilmu apa? Ilmu wahyu, bab halal haram, bab akhirat, ilmu yang tak dicapai di otak manusia. Andai kata Nabi tak ajar pada kita, otak kita tak mampu nak capai, itu masuk ilmu yang dibawa daripada Nabi. Siapa waris? Para anbiya, para ulama. Tu je, bukan nak dapat apa pun. Nabi sebut dah, bukan waris harta dah, waris ilmu. Ilmu apa? Ilmu akhir. Sedap no dikutuk pak-pak lebay. Pak-pak lebay ni ngarut tak mana dia dah. Pak-pak lebay kata orang kafir tak masuk syurga. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, yang kata orang kafir tak masuk syurga ni bukan pak lebay. Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang kafir ni kekal dalam neraka. Kalau tak mengaji Quran lagi, buka hadis detail. Alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Duk mengaji lah. Neraka tu ditutup. Last sekali Allah Ta'ala perintah pada malaikat yang jaga syurga, jaga neraka. Ada tak orang dalam neraka tu yang ada iman dia sebesar zarah? Ada biji sawi? Ada bawa keluar. Jelas hadis tu sebut orang Islam yang paling akhir keluar dari neraka tu keluar. Buka Sahih Muslim ada sebut hadis. Selepas itu pintu neraka akan ditutup selama-lamanya. Mana orang kafir kekal dalam neraka. Ayat Quran lain banyak cerita. Paling basic kita sebut, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa fil akhirati wa min al-khasirin. Hanya satu-satunya agama yang diterima oleh orang Ta'ala ialah Islam. Barang siapa yang pilih agama lain pada Islam, Tuhan takkan terima. Tak, Tuhan yang buat syurga neraka tu pun dia nak komplain. Setan tu buat orang sekarang macam tu. Yang aku geram tu pakai tudung labuh tu, tuan-tuan buka lah Facebook, tuan-tuan tengok. Lawyer ngaji PhD. Saya kata, saya mengucap panjang, saya baca statement. Saya ingatkan kot lah ada orang fitnah apa. Memang Facebook dia
statement yang keluar dia. Satu mufti pun tak bunyi, satu ulama pun tak tegur. Pelik bin ajaib yang berlaku. Yang dia bersibuknya wirid lepas sembahyang, bid'ah tak bid'ah. Inilah penyakit ulama moden hari ni, dia penyakit. Ni esok nak mari Ramadan ni, nak mari Syaban ni esok kan. Mula Syaban ni bid'ah dah, tak ada hadis palsu lah, apa benda lah. Sibuk benar dia orang baca Yasin, orang Jumaat. Sibuk benar dia orang baca Yasin, dia orang awal tahun akhir tahun, sibuk benar dia. Cari dalil, pecah perut, otak, pergi cari hadis. Ni terang-terang kritik bab neraka syurga ni, awak tak lawan. Tak bunyi pun, senyap. Takkan tak baca Facebook pun. Semua mutih ada Facebook. Itu dah penyakit ulama akhir moden. Dia sibuk benda kecil-kecil, remeh-remeh. Kau tak nak wirid pas sembahyang, kau punya pasal lah, sudah lah, balik tidur. Esok kau mati tak nak baca talqin, pesan kat Tok Bilal, aku mati esok tanam je balik. Senang, Tok Bilal tak teruk. Tanam-tanam balik tidur. Tok Imam pun tak ni, tak payah ramai pun. Orang gali kubur, orang berhutang nisan dia tanam, tu balik. Habis kita tak iman, tak payah pergi. Senang. Jadi isu benar ni, isu akidah umat Islam ni, dah ada golongan berani mengkritik. Dia kata Tuhan tu kan maha adil. Yang paling best tu dia guna istilah rahmatul alamin. Itu hujah rahmatul alamin. Takkanlah Tuhan tu tak masukkan orang kafir dalam syurga. La ilaha illallah. Dia dah letak ke panduan dah. Tuhan dah letak ke panduan dah. Orang kafir tak masuk syurga, nak masuk syurga masuk Islam. Nah, itu syarat. Susah mana? Cuba tanya Cina masuk Islam, susah mana masuk Islam? Mengucap 25 syahadat, itu je. Terima Tuhan yang menjadikan alam, itu je. Apa maksud rahmat? Tuhan bagi rezeki, kau kafir pun Tuhan bagi makan. Kau tengok Cina di Malaysia ni yang paling kaya Cina pun, Melayu nombor berapa tu, tak termasuk pun top 10 orang paling kaya Malaysia. Tak ada orang Islam masuk, semua Cina, Hindu seorang. Tuhan bagi. Kau cari rezeki dunia Tuhan bagi. Elok Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi akal sihat. Nak cari aku, nak cari Tuhan, kau tak boleh. Tak, yang pelik sayang benar kapiwa tu pasal apa? Nak pelik dengan Pak Lebai enti benar. Nak pelik bang, saya pelik jenuh mikir. Saya pernah tanya Tok Guru saya dulu, kenapa orang jahil ni enti benar dengan ulama? Suka benar dekat kapiwa, pasal apa? Guru awak senyap. Tok Guru alim kan, gelak. Kamu tahu tak, orang kafir dengan orang jahil ni macam mata putih mata hitam ni. Orang kafir dengan orang jahil ni macam mata putih mata hitam. Mata putih hitam, tengok mata putih tuan, ada jarak, ada sepadan mata putih mata hitam sebelah, dua dekat-dekat. Dia boleh geng, tapi dengan Pak Lebai ni sakit benar hati dia tengok. Tak mana dia sakit hati aku tak tahu. Ada kita ngocoh orang, kita bagi tahu je. Yang kita bagi tahu tu bukan kita otak sendiri. Tuan-tuan, ulama ni tak reka dengan otak dia sendiri. Dia ambil pada Quran Sunnah. Tambah nampak bab perkara basic akidah ni, bab akhirat, bab syurga neraka. Jelas dalam Quran hadis sebut. Ijma' ulama' pun sebut. Dia nak nafikan lagi. Tuan-tuan, orang yang menafikan ijma' ni kafir, habis cerita tu je. Menafikan ijma' ni kafir, jelas. Kalau benda khilaf tu boleh lagi lah kan. Tak mana khilaf benda kecil-kecil ya.
apa soalan kubur ke, benda kecil-kecil lah contohnya, itu boleh lagi bincang-bincang lah. Tapi kalau masih lagi nak katakan bahawa orang kafir ni pasal apa tak masuk neraka, tak masuk syurga, jelas sebut dalam Quran, orang kafir yang buat amalan soleh ni tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Takkan. Tuan-tuan lah, anak tuan-tuan ambil SPM baru ni kan, dapat 9E. 9E. Matematik A, Math A, Fizik A, Kimia A, Biologi A, Geografi A, Sejarah A, Tasawur Islam pun A. Masya Allah. Bahasa Malaysia F. Bahasa Malaysia F. Lulus tak? Nak tanya ni, lulus tak SPM? Tak. Tuan-tuan bawa kereta, tali pinggang pakai, lampu kereta okey, tayar okey, tak langgar traffic light okey, semua semua okey, boleh tahan. Yuk, minta lesen. Tuan-tuan pun tergaru-garu, minta maaf dah tuan, saya tak ada lesen. Dia biar orang itu je ke? Yuk, turun daripada kereta, tidur balik. Malam ni tidur balik, tak ada ampun lah. Salah besar, tak ada lesen tu. Pasal apa? Undang-undang Malaysia letak syarat nak bawa kereta, nak bawa motor ke apa kan, mesti ada lesen. Tak ada lesen, salah besar. Walaupun tak langgar traffic light. Ni orang Ta'ala yang letakkan alam ni, jadikan alam ni pada kita. Dia letak syarat untuk masuk syurga aku, ikut agama aku. Ikut je lah. Tak mana canggahnya Islam dengan hidupan kita, tak mana. Cuba habur tak? Cuba habur tak? Susah lah. Susah tak mana? Cuba habur tak? Nak nikah susah. Yang susah nikah ni kita yang buat. Nak kena ada adat Minang Seri Junjung 14 dulang tu kita yang letak. Islam tak letak apa itu. Nak kena nikah 18 kemah. 18 kemah nikah syarat. Kalau buat 2 kemah dia peringat kedua orang mati. Astaghfirullahaladzim. Cuba tuan-tuan buat sekali kat Kuala ni, so anak tuan-tuan nikah buat 2 kemah je. Semua pakai tengok. Apa hair tu? Nak orang Kuala, apa hair 2 kemah? Orang mati ke apa? Kedua kahwin 2 kemah je. Kedekut dah mampu pula dah. La ilaha illallah. Itulah mulut kita apa? Islam tak pernah suruh teruk-teruknya tu. Buat dekat mampu dah. Janji kenduri. Bahkan sunnah dalam Islam ni sederhana tu. Apa sederhana? Buat kenduri jadilah. Nabi kata sepilih kambing jadilah. Ni sampai 3 ekor kobor. 18 kemah. Habis 30,000 kenduri. Lepas kenduri apa kedana. Tak siapa suruh. Fitrah. Islam suka kebersihan. Kita suka bersihan fitrah. Kita suka orang puji kita baik. Ada tak orang tak suka orang puji dia baik? Cuba tangkap tangan. Ada tak dunia ni kita tak suka orang puji kita baik? Kita suka orang kata kita jahat. Gila ke apa? Fitrah kita suka orang kata kita baik. Orang kata kita bersih. Suka. Itu fitrah. Fitrah. Lelaki perempuan memang Tuhan suka buat jadi lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Itu fitrah. Kalau jantan suka jantan, itu tak fitrah. Gila. Macam mana nak bola suap beranak, nak bola suap nikah? Apa nama bini ni ke? Jantan juga. Kacau.
Hari ni benda tu nak di-upgradekan, nak sama dengan fitrah. Benda yang menyeleweng tadi, yang dilaknat oleh Rasulullah tadi, itu nak diangkat sebagai benda formal, legal. Dan bila ada orang tentang, ni pak lebay kuno ni, la haula wala quwata illa billah. Apa dah jadi dengan bercakap kita ni? Nak tunggu bala turun dari langit baru kita nak insaf? Nak tunggu terbalik bumi baru nak insaf? Itulah kata Nabi, Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Nabi ni rahmat. Saya pernah tanya satu soalan, kenapa hikmah ni wahyu berhenti? Apa hikmah wahyu berhenti 1400 tahun sudah? Lepas Rasulullah Nabi Muhammad wafat, tak ada dah Nabi turun dah lepas tu. Apa hikmah, saya tanya. Orang pakat tanya, tak ada jawab. Ulama cuba bahas apa hikmah dia, tuan-tuan. Hikmah dia, bila Nabi dah tak ada, kalau ada ajaran-ajaran yang Nabi yang diselewengkan, bala tak turun direct. Bala tak turun direct. Kalau Nabi masih hidup hari ini, ada golongan LGBT ni buat perangai apa itu, jadi macam umat Nabi Lut lah, atau balik bumi Tepin ni. Tepin ke Kuala ke Ipoh terbalik. Tuan-tuan bayang ni dulu ni pakai Ipoh dulu ni. Itu apa itu je lah pun. Macam awak pergi ke Mesir dah, ada tempat nama Tasik Fayum. Fayum nama tempat tu. Panggil Tasik Qarun situ. Siap Pak Arab tu tunjuk ni tempat Istana Qarun dulu. Terbalik habis. Tengah-tengah padang pasir tu boleh ada tasik. Tengah-tengah padang pasir boleh ada tasik. Bayang berapa ratus kilometer dah Kairah tu. Kesan terbalik Qarun tu. Lot mati tu terbalik kaum Nabi Lut. Kita pergi kat Jordan ada. Dua tempat terbalik bumi ni. Satu di Jordan, satu di Mesir. Boleh dah pergi tengok. Nak terjun pun terjun lah. Kau nak merasa. Awak dah merasa dah dua tempat. Pergi dah tengok sejarah. Ni hidup main Kuala, Segor Galah, Parit. Itu je pusing ni. Pergi dah jauh sikit. Udah pencin-pencin duit banyak. Apa dibuat kan? Simpan duit ustaz. Simpan apa ke lagi? Anak-anak dah besar. Ajak mak haji jalan. Jom mak mana tepi Mesir jalan makan angin. Baru lah romantik. Ini pas ajak bakal kat Bitah macam itu. Pergilah jauh sikit. Makan angin mana tu? Naik Nile Cruise. Lah best. Duit banyak. Jalan tengok negeri dunia ni. Sebelum kita mati ni jalan. Duit ada. Kalau tak ada duit tak upaya lah. Cerita je tu. Tengok kesan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqatul mukadzibin. Jalanlah kamu ke bumi, tengok apa kesan. Ambil iktibar. Umat yang terbesar gagah, kaum Ad, kaum Samud, Firaun ni gagah tertera, aku terbalik bagi lingkup sekejap je kata orang Ta'ala. Kamu Melayu ni badan berkemetod nak belagak dengan orang Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud nu gagah besar. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Boleh kikih gunung tu buat rumah punya besar badan. Angkut batu piramid punya besar. Tuhan bagi musnah sekejap. Kamu orang Melayu badan kemetot tak sampai 5 kaki setengah nak belagak orang Ta'ala. Sedar diri sikit lah. Tu Tuhan nak ajar dah kita.